وهداية سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قال من ملائكة المقربين وافتح لنا رحمتك وعلينا سبحانك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا في الدارين. Sekarang. Dan wajib atas mukallaf taubat daripada dosa dengan bersegera, dan jika dosa kecil sekalipun. Dan wajib atas mukallaf taubat. Taubat tu taubat daripada dosa. Taubat tu dengan bersegera. Dengan bersegera. Jadi dua perkara yang wajib. Satunya taubat daripada dosa, yang keduanya bersegera akan taubat. Jadi dua perkara, kalau tidak bersegera itu satu kesalahan. Kalau tidak taubat itu pun satu kesalahan. Dan salah buat maksiat tu satu dah. Dah satu, kalau tak taubat tu pun satu salah pula. Tidak bersegera itu pun salah satu pula. Dan jika dosa kecil sekalipun. Dosa yang kata wajib taubat tu walaupun dosa kecil sekalipun. Walaupun dosa tu dosa kecil sekalipun, maka wajib taubat juga. Maka tengok sebelah luar, dia katanya taubat daripada dosa, bermula taubat itu perhimpunan 3 rukun. Ini rukun-rukun bagi taubat. Sekiranya kalau tidak cukup 3 rukun ini, maka tidak diterimakan taubat, tidak sah taubatnya. Taubat tidak sah, lagi pulanya tidak diterimakan akan taubatnya. 3 rukun tu, pertama tercabut daripada maksiat yang ia mengerjakan dia kan maksiat. Tercabut tu maknanya berhenti. Berhenti daripada maksiat yang ia seorang yang taubat di dalam mengerjakan dia kan maksiat. Maknanya mesti nak sah taubat tu mesti berhenti daripada maksiat yang dia kerjakan itu. Dengan maknanya tidak sah taubat sambilan mengerja. Dia masih buat, dia taubat sambilan buat maksiat tu tidak sah. Nak taubat tu mesti berhenti daripada itu maksiat. Itu mana tercabut daripada maksiat yang ia di dalam mengerjakan. Kedua, menyesal atas mengerja maksiat. Rukun yang kedua ada menyesal. Menyesal atas, yakni kerana mengerjakan dia kan maksiat. Kena ada perasaan menyesal di atas kerana buat maksiat itu. Tapi menyesal tu pula dikaitkan kerana Allah. Menyesal itu kerana Allah. Kalau orang berjudi masalah, dia menyesal pasal habis duit, maka itu tidak memadai. Bukan menyesal tu kerana Allah, bukan menyesal dia sebab dia berjudi itu sebab habis duit. Jadi menyesal kerana Allah, ingat kepada dendaan Allah, ingat kepada
uh, ingat kepada nanti kalau tak taubat, nanti kalau dia tak taubat ni, dia akan diseksa oleh Allah. Ingat kepada dia ni hamba Allah, kenapa dia buat deraka kepada Allah. Jadi maknanya menyesal tu kerana Allah, bukan kerana benda lain. Kerana habis duit ke masalah, artinya kena penjarakan, maka itu tidak jadi lagi. Dan katanya, dan inilah sebesar-besar segala rukun taubat. Rukun taubat yang paling besar, maknanya rukun taubat yang paling penting ialah menyesal. Sebab susah nak buat. Berarti daripada maksiat tu tak ada susah sangat kalau nak buatnya. Tapi menyesal ni, sebab menyesal ni ialah satu perasaan yang berlaku di hati seorang. Maka nak boleh ke menyesal tu susah jugalah. Mesti kena ingat kepada seksaan, mesti kena ingat kehambaan kita kepada Allah. Itu. Sebab itulah jadi maknanya sebesar-besar rukun taubat. Jadi rukun taubat yang paling susah kita nak tunaikan ialah menyesal ni lah. Ketiga, syarat rukun yang ketiga bagi taubat, azam, buat keputusan di dalam hati. Azam, buat keputusan dalam hati atas ketiadaan kembali kepada maksiat itu. Maknanya azam di dalam hati bahwasanya tak akan kembali kepada buat maksiat yang dia taubat itu sama sekali. Tak buat dah bila-bila pun. Masa depan dia tak akan buat dah sama sekali. Kalau dalam hati dia tu kalau dia tu taubat tapi dalam hati tu ingin nak buat lagi, maka tidak sah. Dan jadi tiga perkara lah rukun dia tu, tiga rukun. Satunya berhenti daripada mengerjakan maksiat, yang keduanya menyesal, yang ketiganya azam bahawa tidak kembali kepada buat maksiat itu balik. Itu tiga rukun. Tapi tiga rukun taubat tu sekiranya salah dengan Allah Ta'ala. Salah dengan Allah Ta'ala, betul-betul salah. Dengan Allah, tidak bersakut dengan manusia. Dan jika adalah maksiat itu bergantung dengan manusia, dia di kesalahan dia tu ada buat salah dengan manusia, berdosa dengan Allah, salah dengan manusia. Seperti mencuri dan zina dengan isteri orang. Kalau kesalahan dia, maksiat dia tu ada sakutan dengan manusia, seperti dia curi, dia rapas, dia menyamun, maka sakutlah dia tu dengan manusia juga. Selain daripada salah dengan Allah, salah juga dengan manusia. Seperti dia berzina dengan isteri orang, salah dengan Allah, salah dengan suaminya. Maka bagi taubatnya rukun yang keempat. Sekiranya kalau kesalahan dianya bersakutan dengan manusia juga, maka ditambahkan rukun di atas tiga rukun tadi itu, tambah yang satu laginya ialah jadi 4. Iaitu mengembalikan zalamah kepada ampunnya. Barang yang dia ambil barang orang tu mesti dikembali kepada ampunnya, kepada tuan dia. Seperti mencuri, maka mesti dihantar balikkan benda yang dia curi itu. Kalau benda tu masih ada, hantar benda tu balik. Kalau benda tu dah habis, maka ganti dengan duit, nilaian duit. Kalau tidak nak hantar balik pun, atau meminta lepas daripadanya. Kena minta lepas, kena minta halal, minta maaf lah. Minta lepas, lepaskan diri kita dari diri dia daripada kesalahan itu. Kalau curi itu hantar barang balik. Kalau barang tu masih ada, kalau tidaknya ganti dengan duit. Kalau tidak pun minta halal, minta maaf. Kalau ada salah dengan berzina dengan isteri orang, minta maaf kat suami dia. Dengan tafsil,
minta lepas tu dengan tafsil. Kalau nak minta maaf daripada orang tu mesti kena tafsil, kena bagi tahu dia satu-satu. Kita salah dengan dia tu, apa dia kesalahan, kena sebut satu-satu. Semata-mata minta maaf tu, minta halal tu tidak memadai. Contohnya kalau dia bercuri, apa tu dia nak minta halal, kena ceritalah. Minta halal dia bercuri, barang tu barang ni, kena sebut satu-satu. Kalau tidaknya tidak memadai pada minta maaf pada mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kena sebut satu-satu. Apabila nak minta maaf, nak minta lepas, nak minta maaf, kalau barang tu nak minta halal tu mesti kena sebut satu-satu. Tak memadai lah kata minta halal semua barang-barang kau yang saya ambil. Itu tak memadai. Kena sebut barang tu barang apa. Kalau kesalahan tu, kesalahan apa. Itu jadi maknanya dengan secara tafsil. Kena minta maaf dengan secara tafsil. Maknanya kena sebut satu-satulah. Salah orang yang salah dengan orang tu. Apa kesalahan dia kena sebut satu-satu. Dan pada mazhab Maliki memadai dengan minta lepas dengan ijmal, dengan secara ijmal. Kalau katanya saya minta maaf semua kesalahan saya dengan kau, itu dah memadai dalam mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak memadai dengan secara itu. Salah saya dengan kau, mengumpat kepada engkau, tu curi barang kau minta, curi benda apa, kena cerita satu-satulah. Itulah. Itu rukun-rukun taubat. Kemudian dia katanya, dan jika dosa kecil sekalipun, maknanya wajib taubat itu daripada segala dosa. Walaupun dosa itu dosa kecil sekalipun, walaupun kita maklum bahwasanya dosa kecil itu digugurkan dengan amalan kebajikan, dengan wuduk dan sebagainya, sekalipun itu itu fadlullah, itu kerana itu Allah Ta'ala bagi. Adapun pihak kitanya mesti kita bertaubat. Pada pihak kitanya mesti kita bertaubat walaupun dosa kecil sekalipun. Dan tiada jadi binasa taubat, maknanya tidak rusak taubat dengan kembali mengerjakan dosanya. Hanya wajib taubat yang baru pula, bagi mereka itu dosa. Ini kaum yang rajahnya. Jadi apabila contohnya dia ni pernah berjudi, dia pernah berjudi pada zaman dulu, apa tu dia taubat. Apabila taubat cukup dengan syarat dia, dengan rukun dia, maka selepas tu tak berapa lama dia buat balik. Benda yang dia dah taubat dia buat balik. Maka taubat yang dulu tu tidak rusakkan. Mana tidak rusak taubat yang dulu, mana dosa yang dulu tu tak akan datang balik. Sebab dosa yang dia taubat tu dah dihapus. Maka dengan sebab dia ulang balik, dia buat balik pula benda yang dia dah taubat, maka dosa dulu tu dah hapus dengan taubat yang dulu, maka dosa yang baru berhajat kepada taubat kali yang kedua. Buat pula taubat pula. Jadi yang dulu tu tidak rusak. Bukan katanya dia buat maksiat, apabila dia taubat dan dia buat balik tu, mana taubat dulu tak jadi, dosa dia tu kembali balik. Bukan begitulah. Hanya wajib taubat yang baru dengan sebab maksiat yang baru. Buat pula itu pula. Tapi memanglah rukun taubat tu jangan terlupalah. Katanya azam bahawa tidak kembali. Jadi ketika dia taubat tu dia dah azam bahawa dia tak kembali kepada buat maksiat. Tapi selepas pada taubat tu datang keinginan nafsu dia, buat pula. Maka wajib di atas dia taubat pula. Dengan secara bersegera juga. Itu makna katanya, dan tiada jadi binasa taubat dengan kembali mengerjakan dosa. Buat pula tu taubat yang dulu tak terganggu. Begitu. Hanya wajib taubat yang baru pula. Taubat dengan dosa yang baru buat ni pula lah.
bagi dia begitu dosa itu. Gitulah masalahnya. Dan mereka yang mati belum taubat. Dia ada buat maksiat, lepas tu mati dia tu dengan ketiadaan taubat daripada dosa. Tiada dijazamkan dengan diazabkan dia. Setiap orang kitanya, orang Islam, kalau dia mati dengan tidak taubat daripada maksiat dia, daripada dosa dia, maka kita ni tak boleh putuskan kata dia ni akan diazabkan oleh Allah. Contoh tu, orang tu kita maklumlah kata dia tu tak solat. Tak solat, hidupan dia tu tak solat, tidak puasa, tiba-tiba dia tu mati. Kita kata orang ni neraka terus. Jangan kata begitu. Tak boleh kita nak putuskan, tak boleh kita nak jazamkan dengan diazabkan dia. Kenapa? Kerana harus mengampuni Allah bagi mereka tadi. Boleh jadi kerana boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa dia walaupun dia mati dengan tidak taubat. Jadi masalah sebelah balik Allah Ta'ala tu lain daripada dosa kufur, lain daripada dosa syirik. Maka boleh jadi Allah Ta'ala mengampun dengan tidak taubat. Boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dengan sebab dia tak, walaupun dia tak taubat sekalipun, boleh jadinya Allah Ta'ala mengampunkan dosa itu di atas kehendak Allah lah. Jadi kita tak tahulah Allah nak ampun ke tidak. Allah Ta'ala nak ampun ke tidak. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak mengampun, maka dia mengampun. Kalau dia tak kehendak mengampun, maka nerakalah dia, diazabkan dia. Jadi maknanya kita tak tahulah. Tetapi kalau kita taubat, dah tentu taubat kena dengan syarat dia, kena dengan rukun dia, tentu Allah Ta'ala mengampun. Jadi maknanya nak bagi tentu kata dosa kita diampun oleh Allah, tak lain tak bukan kita taubatlah. Tak lain tak bukan, jadi maknanya puas hatilah. Katanya Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Sebab apabila kita taubat, dengan secara cukup, sepenuh dengan rukun syarat dia, maka Allah Ta'ala terimakan taubat. Maknanya Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Jadi dah tentulah begitunya sebab Allah Ta'ala dah janji dah bahawasanya apabila taubat oleh seorang hamba daripada dosanya terhadap Allah, Allah Ta'ala akan terima taubat. Dia yang sangat menerimakan taubat bagi hamba sekiranya kalau hamba tu itu taubat. Jadi maknanya kalau mati dengan tidak taubat, tak mestilah dia tu diazab. Boleh jadi diazab, boleh jadi lepas daripada azab. Hanya terhenti kepada Allah Ta'ala mengampun ke tidak pada dia. Itu terhenti kepada rahmat Allah Ta'ala lah. Malaikat dosa kufur ini tidak ampun sama sekali. Ini tak ampun sama sekali, tidak ada harapan Allah Ta'ala tak akan mengampun sama sekali dosa kufur itu tidak. Tapi dosa lain tu, dosa lain daripada dosa kufur tu boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia walaupun dengan tidak bertaubat sekalipun. Tengok. Malaikat dosa kufur, maka tiada mengampuni Allah daripadanya sekali-kali apabila mati seorang mukallaf atas kufur. Apabila dia mati di atas kufur, mati dalam keadaan kufur, maka tidak mengampun sama sekali. Dah tentu. Tapi dosa lain-lain walaupun dosa besar sekalipun, boleh jadi Allah Ta'ala mengampun. Sebab itulah tak boleh kita putus kata orang ni diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dan pada Imam Asy'ari, yakni di sisi Imam Asy'ari, dan pada Imam Asy'ari, yakni di sisi Imam Asy'ari, tak dapat tiada daripada azab kan setengah mereka yang mengerjakan dosa besar.
dan jika satu orang daripada tiap-tiap bagai sekalipun. Jadi terbina di atas tadi bahwasanya dosa-dosa yang lain daripada dosa kufur tu boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa itu. Walaupun dia berzina, walaupun dia bunuh orang sekalipun, walaupun dia mana-mana dosa lah, boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia dengan secara tidak taubat sekalipun. Boleh jadi. Tapi di sisi mazhab Abu Hasan, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia katanya, sungguhlah katanya boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia dengan tidak taubat, tapi tidak kesumuh. Tidak kesumuh orang yang buat maksiat daripada satu-satu bagai maksiat. Sepertinya bagai maksiat berzina, bagai maksiatnya ialah bercuri, bagai maksiatnya berjudi, bagai maksiatnya mengumpat, katalah. Mesti juga ada walaupun seorang diazab di atas dosa itu. Jadi maknanya di sisi Imam Ash'ari tak mungkin tidak ada langsung masalah orang berzina tak ada langsung diazab dalam neraka dengan sebab kes zina dia tu tidak ada. Itu tak mungkin. Bahkan mesti juga kena ada walaupun seorang daripadanya sekalipun. Jadi maknanya dalam neraka, dalam neraka sikit lagi ni, orang yang berdosa sebab zina mesti kena diazabkan. Walaupun seorang sekalipun. Jadi maknanya kita katanya tak boleh jadilah. Sikit lagi dalam neraka sikit lagi tu orang yang berzina semuanya lepas daripada azab ke semua. Tak boleh jadi. Orang yang mengumpat masalah, mengumpat pada orang masalah, kita tengok dalam neraka tu tidak ada seorang pun Allah Ta'ala maaf ke semua daripada dosa orang-orang yang mengumpat. Jadi maknanya dia azab dengan sebab mengumpat tu tidak ada langsung dalam neraka, itu tak boleh jadi. Mesti kena ada. Tapi maknanya Allah Ta'ala tak mengampun ke semua lah. Daripada satu-satu bagai maksiat. Mana orang tak solat, mesti kena ada seorang. Walaupun seorang. Mesti kena ada dia azab. Orang yang bercuri, mesti kena ada dia azab. Orang yang berjudi, mesti kena ada dia azab. Orang minum arak, mesti kena ada dia azab. Walaupun seorang sekalipun. Nak tak ada langsung tu tak diterimai oleh akal. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah janji katanya, orang yang buat maksiat dosa ni mesti dia azab. Kalau tidak ada langsung tu maknanya tak tertunai janji lah pulaknya. Jadi tapi tak mesti kesemua. Boleh jadi kita katanya kalaulah cakap mudahnya, kalau 100 orang yang berjudi, 1 orang tu lepas daripada neraka, itu tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kalau katanya 1000 orang yang salah dengan sebab berjudi, maka tidak ada seorang pun daripada 1000 itu diazabkan, itu tak boleh jadi. Mesti kena ada juga. Yang mana paling kurangnya seorang pun dah memadai untuk nak kata Allah Ta'ala mengazabkan orang minum arak. Kalau tidaknya, kalau katanya orang minum arak tidak ada seorang pun yang kena, yang diazab dan neraka, maknanya mana katanya minum arak sebagai salah katanya tidak salah pula. Sebab kita maklum itu dalam hadis dalam mana tu janji seksa bagi orang minum arak tu ada. Orang yang makan minum benda-benda yang memabuk itu ada. Sekiranya kalau 100% dimaaf, semua kalau 1000 orang dimaaf, maknanya tidak ada pulanya. Tidak ada pula orang yang minum arak, orang yang berjudi itu diazabkan. Maka tak boleh je itu. Maknanya mesti kena ada juga, walaupun seorang. Sebab kita maklum dosa, benda haram tu benda diazabkan kalau menggereja. Nak katanya diazab kalau menggereja, mestilah kena ada walaupun seorang sekalipun daripada satu bagai maksiat. Tapi tak mesti katanya setiap-tiap orang yang buat maksiat tu kena azab ke semua, tak mesti. Boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosanya.
Tapi nak kata ampun ke semua, daripada bagai-bagai satu maksiat tu diampunkan semua, tak juga. Maka jadi kita duduk di tengah-tengah begitulah. Jadi maknanya boleh jadi ke tidak Allah Ta'ala mengampunkan dosa walaupun dengan tidak taubat lain daripada dosa kufur. Boleh jadi. Boleh jadi. Kalau kita kata orang yang berdosa dengan sebab judi itu 1000 orang masalah. Boleh jadi di azab tu tak sampai 1000. Boleh jadi. Katanya 1000 boleh jadi kena azab 500 orang saja yang kena azab. Mana 500 orang lagi tu dilepas daripada seksa azab berjudi dia. Tapi nak katanya kosong, tidak ada di dalam neraka nanti orang yang kena azab sebab berjudi tu tak ada langsung, itu tak boleh jadi. Mesti kena ada. Sekurangnya seorang pun mesti kena ada. Itulah. Untuk nak katanya dosa ni benda haram diazab kerana menggerejakan. Mesti kena ada azab. Nak boleh panggil kata Allah Ta'ala mengazabkan orang minum arak. Mesti kena ada walaupun seorang. Gitu. Itu pandangan mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan wajib meliharakan hati daripada segala maksiatnya maksiat hati. Banyak bagai maksiat yang dilakukan oleh hati, yang mana wajib di atas kita orang mukallaf mesti meliharakan, jaga jangan terjatuh dalam maksiat hati. Maka setengah daripada maksiat, segala maksiatnya maksiat hati, setengah daripada maksiat yang dilakukan oleh hatinya, jahat sangka dengan Allah, suka tak baik dengan Allah, jahat sangka dengan Allah, sangka tak baik dengan Allah, maka itu setengah daripada dosa yang dilakukan, yang berlaku di dalam hati. Maknanya sekiranya kalau datang perasaan suka tak baik kepada Allah itu, maka itu satu kesalahan, satu dosa. Seperti dia taubat. Dia taubat daripada dosanya, maka dia fikir kata, Allah tak terima dosa, tak terima dosa, taubat aku ni. Maka apabila dia tengok orang lain tu dapat rahmat, dapat nikmat, dia tak dapat, dia pun ingat dalam hati katanya Allah Ta'ala tak sayang kepada dia. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat kepada dia. Maka itu sangka tak baik dengan Allah. Itu setengah daripada dosa juga. Kalau kita taubat, sependu dengan syarat, dengan rukun, baik sangkalah kita dengan Allah bahwasanya Allah Ta'ala terima taubat kita. Apabila kita buat amal ibadat solat masalah sepenuh dengan syarat, dengan rukun dan ikhlas, kita sangka baiklah dengan Allah bahwasanya Allah Ta'ala itu terimakan amalan solat kita. Apabila kita berdoa, maka kita sangka baiklah bahwasanya Allah Ta'ala terimakan doa kita. Jangan katanya kita berdoa tapi nampaknya tak boleh benda yang kita berdoa, maka sangka tak baik kepada Allah. Allah ni tak terima doa aku. Kalau doa orang lain dia terima. Maka itu satu kesalahan, satu maksiat. Itu satu. Yang keduanya, aman daripada murkanya. Aman daripada murkanya. Dia terasa dalam hati dia, dia rasanya dia ni akan selamat daripada siksaan Allah. Maka itu satu dosa. Dia rasanya Allah Ta'ala tak azab aku sebab aku anak orang alim. Masalah contohlah seperti kita katanya setengah orang kitanya dia anak orang besar-besar. Dia anak orang besar dalam negerinya. Maka kalau dia buat salah, kalau tak itu apa dia, kereta tidak ada lesen masalah,
Artinya mutu tak pakai keledar ke masalan. Dia kata, aku aman, boleh tak takap aku. Itu dia rasa aman. Rasa lepas daripada merka Allah, yang ni dikandaki merka tu azab. Dia rasa macam tu. Itu satu kesalahan. Rasanya dia ni akan selamat daripada azab Allah. Allah tak azab aku ni. Allah Ta'ala tak azab aku ni. Tu dia rasa aman tu tak boleh juga. Jadi dia akan rasa berani nak buat maksiat pula. Sebab kalau buat maksiat banyak mana pun Allah Ta'ala tak azab dia. Itu satu perasaan yang salah. Jadi mana wajib kita kena ada takut. Wajib kita kena ada takut. Takut nak buat tu, takut nanti Allah Ta'ala menyeksa, nanti Allah Ta'ala mengazab. Nak buat maksiat tu, takut Allah Ta'ala mengazab. Itulah yang betulnya. Tapi apabila dia buat satu maksiat, dia ingat balik, Allah Ta'ala tak azab aku. Tengok aku anak siapa. Misalnya, aku ni keturunan mana. Itu satu kesalahan. Itu maksiat hati. Dan putus asa daripada rahmatnya. Ni perasaan dalam hati ke semualah. Sebab maksiat hati. Maknanya timbul perasaan putus asa daripada rahmat Allah. Dia rasa Allah Ta'ala tak bagi rahmat. Dia tak ada harapan nak dapat rahmat daripada Allah. Dia katanya Allah tak kasih sayang kepada dia. Itu satu kesalahan. Dan takabur atas hamba Allah. Perasaan takabur dan ria. Arti ria memperlihat-lihatkan kebajikannya. Maknanya bagi orang tengok, nak bagi orang tahu dia ni buat amal kebajikan. Ini ria. Ria tu maknanya nak bagi orang tengok, nak bagi suka bagi orang tengok, suka bagi orang tahu apabila dia buat amal kebajikan. Dengan maknanya kalau orang tengok, kalau orang tahu tu dia semangatlah nak buat amal kebajikan tu. Kalau orang tak tengok kepada dia, kalau orang tak tahu tu dia tak semangat. Dengan sebab dia ni buat amalan tu bertujuan dianya ialah nak bagi orang tahu saja. Kata dia ni ada buat. Jadi maknanya meluputkan sifat ikhlas. Maka itu setengah daripada sifat hati yang setengah pada maksiat hatinya. Dan ujub, arti ujub tercengang dengan taatnya. Dia berasa hebat, dia berasa lebih dengan amal ibadat dia. Dia katanya, aku inilah yang rajin buat amal ibadat. Dia tengok, contohnya tercengang ujub tu. Nak bandingnya kalau orang tu dia duduk berdiri di depan cermin. Dia tengok rupa dia, comel aku ni. Tu ya lah. Dia panggil ujub tu, tapi itu bukan amalan lah. Bukan amalan, tapi rupa dia kan. Dia pakai baju, dia tengok dapat cermin. Tengok, hebat aku ni. Tengok, comel aku ni. Segok aku ni. Itu maknanya dia ujub dengan rupaan dia. Itu nak bagi gambar katanya ujub tu macam mana. Rajin aku ni buat amal ibadat. Rajin juga aku pun. Dia terasanya begitu. Itu pun setengah daripada Arab. Maka cara kita nak habiskan sifat ujub ni, kita buat ingat macam mana? Kita ingat katanya, kita kalau boleh, kalau ada jalankan amal ibadat, kita ada melakukan amal ibadat taat tu, ingat katanya, tak lain tak bukan daripada taufik oleh Allah. Kalau Allah tak bagi taufik, maka tak berjalan juga amal ibadat kita. Jadi maknanya kita ingat begitu, habislah perasaan ujub dia setiap-tiap penyakit hati ni, sifat-sifat kecelaan di dalam hati ni, dia ada ubat, dia ada penawar ke semuanya. Sebab tu dalam sebuah kitab tu bagi penawar bagi hati. Yalah.
Kalau dia takabur di atas hamba Allah, dia ada ubat dia, ingat balik katanya, walaupun dia lebih pada orang, tapi ingat dengan sebab Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Kalau Allah Ta'ala tak bagi lebih, tak lebihlah dia juganya. Jadi apabila ingat kepada Allah, maka dia tak takabur. Dia tak akan perasa, tak datanglah sifat takabur. Kalau ria tu kita ingat katanya, apa tujuan kita? Letih-letih penat buat amal ibadat tapi nak bagi orang tengok saja. Orang tu tak boleh bagi pahala kepada kita. Orang tu tak boleh bagi syurga pada kita. Kalau kita bagi tengok kepada dia, dia boleh bagi syurga kepada kita. Patutlah. Bagi orang tu tahu, orang tu nak bagi duit pada kita. Sepatutnya begitulah. Tapi ingat katanya, kalau kita buat sembahyang, kalau bagi dia tengok, dia tak boleh bagi balasan baik kepada kita. Dia tak kuasa nak bagi pahala, nak bagi syurga pada kita. Kalau begitu tak payah. Dia nak tahu, tahulah. Dia tak nak tahu, ikut dia lah. Orang ramai tak tahu pun biarlah, asalkan Allah Ta'ala tahu kita ada buat amal ibadat. Sebab kita nak balasan daripada Allah. Maka Allah amat mengetahui, cukup. Maka ujub pun begitulah. Jangan terasa bangga dengan rajin dia buat amal ibadat. Kuat dia buat amal ibadat tu, jangan. Ingat katanya semuanya daripada taufik Allah Ta'ala. Tak nanti kita lah, kalau siapa saja kalau dapat taufik pun jadi buat amal ibadat, lebih laginya orang lain tu boleh jadi banyak pada kita lagi. Ramai lagi orang yang lebih kuat daripada kita buat amal ibadat. Maka apabila ingat begitu, habislah sifat ujub. Maka nak panjang lanjut laginya, panjang lagi bahasanya, itu tengok dari kitab ilmu tasawuf lah. Dan dengki, ini suatu maksiat hati juga, berdengki. Berdengki ialah cita-cita nak bagi hilang nikmat di orang lain dan nikmat itu dapat ke dia. Cita-cita nak bagi hilang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain dan nak dapat ke dia. Hilang nikmat itu daripada orang lain, nikmat itu datang bersama dia. Dia dapat, orang lain tak dapat. Dan dendam. Dan dendam ini pun setengah daripada maksiat hati juga. Ada simpan perasaan nak marah, nak balas dendam kepada seorang manusia, itu pun itu satu kesalahan juga. Dan azam atas mengekali maksiat, dia ini pun satu juga, azam. Ingatlah hatinya, saya minat dengan benda ni, aku minat dengan benda ni, aku tak akan tinggal, aku nak buat sampai mati benda ni. Tapi maksiatlah. Contohnya katalah dia katanya dia suka sangat kepada minum arak. Lepas tu dia azam dalam hatinya, dia ni tak akan berpisah daripada minum arak sampai ke mati. Minum arak tu memanglah berdosa. Ingat dalam hati katanya nak minum arak sampai mati itu satu kesalahan. Itu dosa hati. Dan sayang daripada dengan barang yang diwajib oleh Allah Ta'ala daripada zakat dan lain daripada zakat. Ini katanya bakhil. Yang katanya bakhil, orang bakhil masuk neraka. Orang bakhil masuk neraka, yang ni lah dia. Orang bakhil masuk neraka, yang ni lah. Mana orang yang sayang dengan barang yang diwajib oleh Allah, maknanya daripada zakat dan lain pada zakat. Cari tengoklah apa dia lagi lain pada zakat yang diwajibkan kita keluar, kita bayar tu. Yang mana setengah daripadanya dam, kalau orang buat haji, dam, pada bayaran dam pada nisbah bagi orang buat haji. Apa dia lagi? Kafarah, bagai-bagai kafarah, kafarah supuh ke atau lain-lain lagi lah. Yang mana Allah Ta'ala mewajibkan dia keluarkan, tetapi dia terasa sayang nak keluar.
maka itu dialah orang bakhil. Ni perasaan sayang nak keluar. Kalau zakat tu aku ni buat kerja penat-penat, kenapa aku nak bagi ke orang pula? Kenapa aku nak kena bagi ke orang pula? Orang lain nak dia kerja lah. Yang aku kerjanya, aku lah yang dapatnya. Dia fikir begitu. Perasaan begitu dah hati. Itu satu kesalahan. Sampai masa apabila dia berfikir begitu, ingat begitu dalam hati, maka itu satu dah dosa. Tapi apabila sampai masa keluar zakat, dia tak keluar. Itu satu dosa pula. Itu satu dosa pula. Dosa tak keluar zakat tu lain. Dosa perasaan terasa sayang dengan benda yang hendak dikeluarkan zakat tu, itulah. Itu lain pula. Sebab tak keluar zakat tu dosa dengan sebab anggota zahir. Tangan tu tak bayar zakat. Soalnya begitu. Tapi perasaan tu. Walaupun kalau gini macam mana? Dia keluar zakat. Tapi dalam keadaan dia keluar zakat tu mengalirlah air mata dia. Sayang kat barang dia tu. Nak keluar tu lepas fikir-fikir, pegang lepas nak Allah duit, nak bagi duit zakat kat orang tu, pegang lepas pejam mata, mengalir air mata, sayang ke harta dia. Tapi dia keluar juga. Tapi kalau keluar juganya lepas daripada berdosa tak keluar zakat. Lepaslah dia tu daripada dosa tak keluar zakat, tapi berdosa sayang barang dia tu, perasaan tu. Itu tak lepas lagi. Begitulah. Jadi kita ingat katanya, ingat begitulah, ingat katanya yang ni bukan hak kita. Kenapa kita nak pegang? Yang ni kita katanya kalau zakat perniagaan masalah 2.5% kan, itu bukan hak kita. Kalau 100 tu, kalau 100 tu maknanya kalau 100% tu maknanya 97.5 kan. Itu hak kita. 2.5 lagi bukan hak kita. Ingat gitu. Dia tak akan perasaan sayang lah dengan benda itu. Tengok tanya, yang 100% tu bukan hak kita kesemuanya. Sebahagian tu hak orang lain. Bukan hak kita. Kenapa kita nak pegang? Apabila ingat begitunya, habislah masalah rasa sayang nak keluar. Setengah daripadanya dan jahat sengka dengan makhluk, sengka tak baik dengan orang, sengka tak baik dengan orang tu pun setengah daripada kesalahan. Dan menghinakan dia kan makhluk, perasaan menghina kepada makhluk, timbul perasaan menghinakan kepada makhluk, itu pun satu kesalahan. Menghina tu dengan ketiadaan jalan syarak. Kalau syarak menghina, kita nak pandang hina tu, itu tak mengapa dah. Dia tidak ada buat kesalahan menyebabkan dia tu dihina, tapi kita pandang hina kepada dia. Tengok orang minta sedekah, orang minta sedekah fakir miskin yang cacat, minta sedekah kat tepi jalan tu, kita perasaan hina kepada dia, itu jangan. Sebab dia tak salah pun. Dan memudah-mudahkan dengan maksiat. Dia terasa ringan dengan maksiat. Benda ni dosa kecil yang ni. Tadi saya solat kat habis. Biasalah dosa begini. Sekejap lagi saya baca Quran, gugur semualah dosa ini. Dia berani nak buat maksiat. Buat maksiat, lebih lagi dosa besar. Dia ingat katanya, Tuhan yang sangat taubat. Nanti saya pergi Mekah, buat umrah, taubat kat sana, habis. Nak buat tu jadi terasa berani nak buat maksiat. Itu pun perasaan yang diharamkan. Dikatakan maksiat hati. Dan wajib meliharakan anggota daripada segala maksiat. Anggota dikandaki maksud dengan anggota ni anggota zahir.
kaki, tangan, mata, telinga. Lain pada hati lah. Tadi dosa-dosa batin dia panggil. Dosa hati yang bilang tadi tu, itu dosa batin, dosa hati. Ini anggota zahir pula. Dan wajib melihara akan anggota, yakni anggota zahir. Seperti kaki, tangan, mata, kepala. Mata, telinga. Kaki, tangan, mata, telinga. Katalah. Wajib melihara maknanya pantang. Daripada pantangkan tangan daripada buat maksiat dengan tangan. Pantangkan kaki daripada buat maksiat dengan kaki. Pantangkan mata daripada buat maksiat dengan mata. Jadi maknanya kita jangan gunakan mata kita buat maksiat. Kaki kita jangan gunakan kaki kita buat maksiat. Maknanya dan wajib meliharakan anggota daripada maksiat. Maka setengah daripada segala maksiat anggota zahir. Maka setengah pada maksiat anggota zahirnya ialah makan riba dan minum arak dan minum minuman yang memabuk. Sebut kata minum tu mengikut ghalib. Dia mengikut ghalib ke semua. Minum, ghalibnya orang minum. Kalau makan, kalau hidup pun sama. Lepas tu minuman pun ikut ghalib juga. Ghalib kan benda yang memabuk tu jenis minum. Ghalib kan benda yang memabuk tu ialah minuman. Tapi kalau bukan minuman sekalipun, asalkan benda itu memabuk, maka haramlah juganya. Jadi kita jaga ya. Minum, yakni kenapa kalau makan, kalau hidup, sama juga. Tapi kenapa guna minum? Mengikut ghalib. Lepas tu nak minuman, dia kata minuman. Kalau makan, makanan yang memabuk, sama juga. Sebab ghalibnya benda yang memabuk tu jenis minuman. Begitu. Jadi maknanya menggunakan benda yang mabuk, mencampaikan benda yang mabuk dengan mana-mana cara, dengan cara minum dan lain daripada minum. Itu setengah daripada dosa. Dan makan, ni pun sama juga makan ni. Ghalib juga. Kalau tak makan, jadi seperti kita katanya, mutu anak yatim, kita guna naik ke sana ke sini. Itu pun ya lah. Walaupun tak makan, memanglah mutu orang tak makan. Kalau rumah dia, kita duduk dalam rumah dia. Tak bagi kita halau dia, kita guna kat kita. Itu pun masuk dalam katanya yang diharam. Tapi biasanya orang kalau ambil harta orang tu untuk nak makan. Sebut makan ni maknanya berlaku di atas ghalib. Sebab tu biasanya orang kita cakap cari makan. Buat kerja cari duit tu cari makan kan. Tapi bukan cari duit nak makan saja. Nak belanja, nak bayar elektrik, nak banyak, nak beli baju, nak apa lagi banyak kan. Tapi kita cakap cari makan. Bukan cari untuk nak buat makan saja orang kita ni. Pakai pun sama lah, minum pun sama lah. Keperluan gitu. Jadi maknanya menggunakan harta anak yatim. Menggunakan harta anak yatim. Dengan mana-mana cara. Tapi kalau nak bagi betulnya panggil tasarruf. Tu gunalah. Menggunakan harta anak yatim. Mutu dia kita naik. Rumah dia kita menginap. Nasi dia kita makan. Duit dia kita ambil buat belanja. Walaupun bukan beli makanan sekalipun. Itulah dimaksudkan. Dan makan harta anak yatim. Dan makan tiap-tiap barang yang haram oleh Allah Ta'ala akan makannya. Makan makanan yang diharam oleh Allah Ta'ala. Maka itu pun sama. Lepas tu ini pun sama juga. Makan, minum pun sama lah.
Makan pun sama seperti makan bangkai, makan binatang yang tak disembelih, minum itu minuman walaupun tidak memabuk tapi ada najis, masalan minum darah masalan, katalah, dan mengupat, maklum, dan mengacung-ngacung, namimah, seperti kita belajar dalam kitab pagi Selasa, namimah, namimah, dan dusta, dan memaki, dan melaknatkan walaupun binatang sekalipun, melaknatkan orang, melaknatkan binatang, itu tak boleh. Dan memandang kepada perempuan yang ajnabiyah, ni nisbah bagi orang lelaki, dan sebaliknya sama juga. Dan sebaliknya memandang perempuan ajnabiyah, orang perempuan kepada lelaki ajnabi, itu pun sama. Memandang kepada perempuan ajnabiyah dan kepada muda beliau yang dengan ingin, tapi dengan ingin ni dia ada kena itu sikit. Dengan ingin tu maknanya saja nak tengok. Dengan maknanya sengaja nak tengok. Sengaja nak tengok sebab ada terasa ingin nak tengok. Mana dengan syahwah lah. Memandang kepada, tapi dengan ingin ni kembali kepada masalah muda beliau saja. Dengan ingin ini dengan syahwah. Kalau tengok biasa ni, maka biasalah, tak haram. Tengok dengan ini, tengok kepada muda beliau, terasa ingin macam tengok kepada orang perempuan. Itu diharamkan. Dan kepada aurat, memandang kepada aurat orang lain, tak kira aurat lelaki, orang perempuan, dan mendengarkan mengupat, pun sama juga. Jadi orang mengupat tu, bercakap mengupat tu dah berdosa. Dengar, yang mendengar pun dosa juga. Dan mengurangkan pada sukatan dan pada timbangan. Ketika dia suka, tak kira suka nak jual ke atau suka nak bayar ke, sukatan timbangan dia mengurangkan. Itu setengah daripada dosa juga. Dosa besar lah ni. Dan khianat, mana tidak beramanah. Kalau dia orang simpan barang kat dia, habis makan dia. Dan mencuri dan pukul orang, pukul binatang, menyeksakan orang dan membunuh, memukul dan membunuh dengan tiada sebenar. Kembali pada dua. Memukul dan membunuh tu dengan tiada sebenar. Mana dengan tidak ada hak dipukul, dengan tidak ada hak membunuh. Kalau pukul dengan secara ada sepatut dipukul, seperti orang tu nak masuk bercuri barang kat kita, barang dalam rumah kita. Kalau kita nak masuk dalam rumah, nak ambil benda dalam rumah kita. Kalau kita tak kata apa, dia masuk ambil, dia keluar. Masuk ambil, dia keluar. Tapi kalau kita masuk ambil, kita jangan ambil, dia tak erau lagi. Kita ambil kayu, pukul pada dia, barulah dia nak berhenti. Itu sepatut dipukul. Seperti nak jaga diri kan. Dan berjalan kepada yang diharamkan. Ini berjalan, jadi guna kaki dia berjalan kepada tempat, kepada perkara, untuk nak buat benda haram lah. Mudah katanya, guna kaki berjalan pergi kepada suatu tempat untuk nak buat benda haram di sana. Dan zina dan liwat, maklum. Dan mengeluarkan mandi dengan tangan lain daripada halilahnya. Dikarenakan halilah tu isteri atau hamba. Mengeluarkan mandi dengan tangan. Tapi tangan tu, kalau tangan dia lah tak boleh. Kalau tangan isteri, itu tak mengapa.
Tangan halilah, dia kan halilah tu maknanya orang yang halal dengan dia. Isteri dia ataunya hamba dia. Dan menderhakakan dua ibu bapa. Ini pun ya juga. Dan lari daripada berperang dengan kufar. Ini pun satu kesalahan juga. Dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim. Dah. Dan menzalimkan makhluk. Buat zalim kepada makhluk Allah. Walaupun bukan manusia sekalipun. Itulah. Dengan secara ringkasnya bilang-bilang gitulah benda yang haram, yang dilarang, iaitu apa dia tadi itu semuanya dosa-dosa anggota zahir. Dosa-dosa anggota zahir. Adapun tadi itu ujub takabur itu dosa-dosa anggota batin, ialah hati. Maka kita akhir pada kata dan bermula doa, iaitu menuntuti akan sesuatu daripada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Baqarah, Aqidatun Najid. Baqarah dah habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa